Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia kefahaman dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid An-Nur Temasya Glen Mary menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizallah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 53, masih lagi bab yang ketiga, yang mana Ustaz Mahathir masukkan bab yang ketiga ini untuk meleraikan kekusutan dan juga memberi penerangan terhadap kekeliruan yang bermain di dalam fikiran sebahagian umat Islam, yang mana mereka tidak boleh membezakan antara ibadah yang muqayyadah dan ibadah yang ghairu muqayyadah. Ada ibadah yang diikat dengan ikatan-ikatan dan tertentu, dan ada ibadah yang tidak diikat. Mereka pergi kepada ingin mengikat ibadah yang tidak diikat, maka itu menyempitkan agama yang luas. Adapun ibadah yang diikat seperti yang terikat dengan waktu, maka kena kita lakukan dalam waktunya. Umpama ibadah solat, kita lakukan dalam waktu yang telah ditetapkan. Tak boleh kita solat lebih awal daripada waktu ataupun lewat daripada waktu, melainkan kalau memang diberikan kelonggaran oleh syarak, iaitu misalnya orang yang musafir, boleh dia itu solat jamak takdim belum masuk waktu dah solat, atau jamak takhir dah habis waktu baru solat. Itu exceptional. Secara umum tak boleh, ya, haram kalau kita sengaja solat luar daripada waktu dia. Ada juga ibadah yang selain daripada diikat dengan waktu, diikat juga dengan tempat, seperti ibadah haji, ya. Ibadah haji selain ada waktunya, kita wukuf hari apa, ya, kita melontar bila, kita mabit bila, dia bahkan ada tempat juga. Iaitu misalnya kalau wukuf mesti di Arafah, kalau orang tu wukuf di tempat lain maka tidak sah haji dia. Ada juga ibadah yang diikat dengan bilangan. Yang ini yang orang yang tak faham, dia mengatakan, oh ustaz kata dalam agama kita asalkan baik boleh buat. Oh, kalau memang asal baik boleh buat, macam tu bolehlah kita sembahyang subuh 4 rakaat, kata dia. Jadi ini dia gagal faham
bahawa yang kita maksudkan asal baik boleh buat adalah asalkan baik dari segi syarak, bukan ikut fikiran kita sendiri. Kalau kita ikut fikiran sendiri, barangkali kita terlintas, kalau sembahyang subuh 2 rakaat pun dah baik, takkan sembahyang subuh 4 rakaat tak baik? Bukan. Sembahyang termasuk ibadah yang diikat dengan bilangan. Subuh dah diikat bilangannya 2 rakaat. Maka sengaja sembahyang subuh 1 rakaat, itu bid'ah yang sayyi'ah, tidak sah sembahyang itu. Sengaja sembahyang subuh 4 rakaat juga adalah bid'ah yang sayyi'ah, rekaan yang buruk dan haram, berdosa orang yang buat demikian. Ada juga yang diikatkan dengan cara, misalnya kita salat, caranya kita qiyam, baca Fatihah, rokok, sujud. Tak maulah nak tukar, lepas baca Fatihah sujud dulu, nanti bangkit daripada sujud baru nak rokok. Tak boleh. Ada cara dia. Dan ada keadaan yang tertentu. Kita ambil contoh solat lagi. Solat mestilah dalam keadaan suci dari hadas. Kalau sembahyang tak suci pada hadas, tidak sah. Mesti dalam keadaan menutup aurat, mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Berbeza dengan ibadah jenis yang kedua, iaitu ibadah yang tidak diikat, seperti amalan zikir, seperti amalan selawat, seperti amalan berdoa, seperti amalan membaca Al-Quran. Ini semua adalah ibadah, tetapi secara umumnya tidak diikat. Nak berzikir bila, terpulanglah ikut kesesuaian masa kita. Nak berzikir banyak mana, ikut kemampuan. Nak berzikir dalam keadaan suci daripada hadas, bagus. Nak berzikir tapi tidak suci daripada hadas juga tidak dilarang. Ya? Nak berselawat juga sama. Nak selawat bila, nak selawat banyak mana, nak selawat menghadap kiblat, tak nak menghadap kiblat, tak ada masalah. Jadi bila disempitkan, sebagai contoh, mempertikaikan selawat selang tarawih tak boleh. Ini tidak ada dalil, kerana selawat ibadah yang tidak diikat. Maka nak selawat sebelum tarawih boleh, nak selawat selang-selang tarawih boleh, nak selawat balik daripada tarawih boleh. Jadi orang yang tak faham, dia akan menyempitkan agama. Jadi masyarakat jadi susah. Kita dah biasa selawat selang tarawih, dilarang-larang. Padahal selawat ini ibadah yang tidak diikat. Maka selawat selang tarawih termasuk waktu untuk selawat. Orang yang nak larang, dia kena bawa dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh dia melarang, kerana agama ini terbina di atas dalil. Itu tajuk kita yang lalu. Maka yang ada kaitan dengan tajuk kita yang lalu, iaitu kaedah al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dalam ibadah adalah terhenti. Apa maksud dia? Terhenti pada dalil. Kalau dalam bab urusan dunia ni, tak perlulah ada dalil khusus kita nak buat macam ni macam tu. Kita atas urusan dunia ni ikut keperluan. Kita ada keperluan macam ni, kita buat macam ni. Ada keperluan macam lain, kita buat macam lain. Ya. Asalkan jangan sampai melanggar syarak. Misalnya, kita ada keperluan nak cari duit. Ya. Nak berniaga, boleh. Nak kerja makan gaji, boleh. Nak atas angin je ambil komisen, boleh. Ya. Tapi kalau dengan jalan riba, haram. Menipu, haram. Jadi tak perlu dalil spesifik. Ya. Kebanyakan kehidupan dunia ini atas keperluan. Tapi ibadah adalah menzahirkan kehambaan kepada Allah Ta'ala. Kita buat kerana Allah suruh. Ni kita datang ramai-ramai salat jemaat ni bukan saja-saja ada keperluan. Bahkan keperluan kita barangkali nak rehat. Barangkali kita penat, letih. Kalau boleh tak nak datang salat jemaat. Kalau boleh time break ni nak rehat, baring, tidur. Kenapa datang juga? Kerana menzahirkan bahawa kita tu hamba Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Apabila diseru pada hari Jumaat untuk salat, yakni salat Jumaat, maka bersegeralah untuk melakukannya. Ingat pada Allah dengan salat Jumaat. Jadi ibadah ni kerana Allah suruh. Maka itu maksud kaedah ini, al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dalam ibadah ia terhenti, yakni pada dalil. Ya, ibadah tu ikut dalil dia. Tetapi ada golongan yang salah faham kaedah ini. Ya, kaedah tu betul. Jangan kata kaedah, ayat Quran pun kadang-kadang orang salah faham. Ayat Quran betul, tapi dia salah faham. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis tu betul, tapi ada orang pakai hadis innamal a'malu binniyat, dia solat pakai niat je. Tak ada baca Fatihah, tak ada rokok, tak ada sujud. Bang dah solat ke bang? Dah. Tak nampak pun.
Saya dah niat tadi. Mana boleh niat je bang? Niat tu satu rukun je, rukun qalbi. Ada rukun fi'li, perbuatan. Ada rukun qauli, bacaan. Mana boleh abang pakai niat je? Boleh. Nabi dah bersabda, innamal a'malu binniyat, kata dia. Hanya saja amalan itu dengan niat. Jadi saya dah niat ke jadi. Oh, mana boleh tafsir macam tu bang? Maksudnya amalan abang tu kena buat, tapi dinilai berdasarkan niat. Kalau abang ikhlas dapat pahala, abang riak tak dapat, tapi amalan kena buat. Dia tak faham, kecuali kalau kita bawa dia, jemput dia datang ke rumah, buat kenduri, bagi dia seorang pinggan kosong, abang niatlah nak makan apa bang, abang kan jenis pakai niat. Tu dia tak mau, dia marah dia kalau kita bagi pinggan kosong suruh dia niat, dia tak suka. Tapi bab solat dia nak niat. Itu contoh salah faham Quran dan hadis. Jadi kaedah ini betul, bahawa ibadah tu dia ikut dalil, tetapi ada yang namanya dalil umum. Maka menyempitkan ibadah yang umum ini tak betul. Sebagai contoh tadilah selawat tadi. Dia kata mana ada dalil Nabi SAW selang-selang tarawih baginda selawat. Maka kalau kita selawat selang tarawih tak boleh. Sebab al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal dalam ibadah ia terhenti pada dalil. Bila tidak ada dalil Nabi selawat selang tarawih, kita tak boleh. Itu tak betul. Itu salah implement kepada kaedah. Kerana dalil selawat dalil umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi SAW. Maka wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas baginda. Jadi tidak ditetapkan bila, di mana, banyak mana. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW memberitahu kalau lebih banyak lebih baik. Jadi salah kalau guna kaedah ni untuk larang orang selawat selang tarawih. Juga salah guna kaedah ni untuk melarang orang berdoa akhir tahun awal tahun. Kata dia mana ada dalil Nabi SAW buat doa akhir tahun, mana ada dalil Nabi SAW doa awal tahun, ya. Sedangkan doa ibadah yang tidak diikat, bila-bila masa boleh berdoa, akhir tahun boleh berdoa, awal tahun boleh berdoa, sepanjang tahun pun silakan berdoa. Kerana dalilnya umum, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan perkenankan. Tapi masalahnya mereka itu menetapkan akhir tahun baru doa, awal tahun baru doa. Itu bukan menetapkan, itu membiasakan diri. Kerana kita manusia tahu berlalu satu tahun macam-macam dosa kita buat. Maka kita bimbang kot ada dosa yang kita belum taubat, kot ada dosa yang Allah belum ampun. Maka di akhir tahun kita berdoa, ya Allah, kalau ada lagi dosa-dosa yang belum diampunkan, maka ampunkanlah ya Allah. Kemudian bila masuk tahun baru, kita tahu tahun baru dia ada cabaran baru. Mungkin kita akan terpedaya lagi, mungkin kita akan buat maksiat lagi. Maka kita minta Allah lindung kita daripada tipuan hawa nafsu dan juga syaitan. Tak salah, tak nak doa pun tak masalah. Dia tidak macam ibadah khusus kita kena buat. Datang Ramadan kena puasa, datang waktu solat kena solat. Itu ibadah yang dah diikat. Macam doa tadi tak. Ada orang dia kata saya tak maulah doa akhir tahun, saya tak maulah doa awal tahun. Habis macam mana? Saya sentiasa doa. Hari-hari pun saya doa, minta Allah lindung saya daripada syaitan, minta Allah ampunkan dosa saya. Makanya saya tak maulah doa akhir tahun awal tahun ni, tak perlu. Tiap hari saya doa. Boleh? Silakan. Tak masalah. Tak kita nak menyalahkan dia, tapi kita tak nak pula dia menyalahkan orang yang membaca doa akhir tahun awal tahun kerana masih terpayung dengan dalil yang umum. Sama juga ada orang mempertikaikan, kata dia ini bid'ah ni, imam asal lepas solat je angkat tangan doa secara berjamaah. Solat jamaah okey, ada dalil. Doa jamaah tak ada dalil. Nabi SAW solat hari-hari, kalau ada doa berjamaah tentulah ada riwayat Nabi doa lepas sembahyang, sahabat aminkan. Jadi yang ini salah implementasi kaedah tadi. Kerana berdoa ini perintahnya umum. Nak berdoa lepas solat bagus, kerana itu waktu ijabah, waktu yang diharapkan perkenan. Nak doa lain daripada lepas solat pun boleh. Nak doa seorang-seorang, kita doa sendiri-sendiri boleh. Kita nak aminkan doa orang juga boleh. Dan masih terpayung dengan dalil umum yang mana Nabi SAW memberitahu, yang bermaksud tidaklah berkumpul satu kaum
di satu tempat dan sebahagiannya berdoa sementara sebahagian yang lain menaminkan, melainkan Allah perkenankan doa mereka. Jadi tidakkah itu bila kita buat lepas solat masih ikut deskripsi dalam hadis? Kita berkumpul satu tempat, sebahagian iaitu imam berdoa, sebahagian iaitu makmum mengaminkan, maka kalau ikut hadis itu doa itu diperkenankan. Dan ini sangat logik sekali, kerana perkenan doa itu ada kalanya terhalang disebabkan oleh dosa kesalahan seseorang. Lebih-lebih lagi kalau dia biasa makan benda haram, makan riba, makan duit tipu, makan duit rasuah, itu menjadi penghalang daripada doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi asbab yang berdoa itu ramai. Ya mungkin dia terhalang, tapi yang ini orang soleh, yang ini orang yang Allah perkenankan doa dia. Mungkin imam tak khusyuk berdoa, tapi yang mengaminkan dengan penuh perasaan, akhirnya diterima oleh Allah Taala kerana ada antara mereka itu yang Allah perkenankan doa mereka, maka semua mendapat istijabah. Maka tak perlu ada dalil khusus. Misalnya Nabi SAW bersabda, kamu lepas salat fardu hendaklah kamu berdoa bersama-sama dengan imam. Tak perlu, kerana ini adalah ibadah yang tidak muqayyadah, tidak ada ikat, ada kelonggaran di situ. Itu maksud al-aslu fil ibadat at-tauqif tadi. Kemudian ada yang mendakwa al-aslu fil ibadat al-haram. Asal dalam ibadah adalah haram hukumnya. Jadi yang dimaksudkan haram kalau kita itu mereka-reka suatu ibadah yang memang tidak ada dalil. Kita kata kita nak buat ibadah dalam bentuk berdiri di tengah panas, misalnya niat kita ibadah kepada Allah, itu haram. Mana ada ibadah berdiri tengah panas macam itu? Kalau berdiri tengah panas itu kerana dalam rangka buat ibadah yang masyru', misalnya ibadahnya adalah tawaf, kebetulan kita tawaf tu tengah panas, jadi yang ibadahnya tawaf tadi, yang berada tengah panas itu kebetulan. Dalam kita melakukan ibadah itu berlaku kita berdiri tengah panas. Tapi kalau sengaja aku berdiri tengah panas lillahi ta'ala, itu tidak ada. Ataupun ibadah kerana menang bola maka botak kepala, mana ada ibadah macam itu? Botak kepala masa tahallul haji itu ibadah. Itu lebih afdal daripada sekadar potong saja. Potong pun sudah sah, sudah tahallul, tapi ada 3 kelebihan untuk yang botak kepala. Tapi kalau botak kepala kerana menang bola, itu tidak ada nilai ibadah. Itu mereka-reka. Tapi kalau saja botak kepala panas, ataupun rambut pun dah tak balance, tengah botak tepi ada rambut, botak je lah semua, bolehlah. Maksudnya dengan maksud ibadah dia kena ada dalil. Tapi bukanlah berarti tak ada dalil khusus Nabi selawat salam tarawih maka selawat salam tarawih itu hukumnya haram. Tidak ada dalil khusus doa akhir tahun awal tahun maka doa akhir tahun awal tahun itu haram. Tidak ada dalil khusus baca ayat ni pada tiap-tiap malam maka baca ayat itu jadi haram. Tidak. Kerana semua ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi itu adalah ibadah yang tidak diikat. Tapi kalau memang ibadah itu sudah ada ikatannya, tiba-tiba kita buat lain, tidak ada dalil katakan haji boleh dibuat selain daripada di Kaabah, maka orang buat haji di Pulau Pinang hukumnya haram. Kenapa Ustaz ambil contoh Pulau Pinang? Sebab memang pernah berlaku satu ajaran nama ajaran taslim. Ajaran taslim ini ataupun dipanggil ajaran matahari di Kampung Seronok. Kalau ada orang Penang mungkin pernah tahu kejadian ni. Dia sembahyang pakai niat makan betul-betul sembahyang pakai niat kahwin nikah batin haji di Pulau Pinang saja. Macam itu haram. Al-aslu fil ibadat at-tahrim. Asal dalam ibadah adalah haram. Habis itu kita berhaji di Mekah, itu sebab ada dalil. Itu wajib. Kalau kita mampu, wajib kita haji ke Mekah. Memang ada dalil. Haji di Pulau Pinang itu tidak ada dalil, hukumnya haram. Ziarah kubur dalil umum. Tak perlu ada dalil khusus ziarah kubur Nabi Hud alaihi salam, ada dalil khusus ziarah Nabi Yunus alaihi salam. Ni mana ada dalil? Tak perlu. Kerana dalil ziarah kubur tu umum. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kamu daripada ziarah kubur. Satu masa dahulu Nabi SAW tak bagi ziarah kubur. Kenapa? Pada masa itu orang baru masuk Islam, keimanan belum betul mantap. Bila ziarah kubur menjadi wasilah jalan dia buat benda haram. Apa dia? Dia meratap. Dia kata, ya Allah, kenapalah ambil anak aku? Anak aku dah lah seorang je.
Ambillah anak jiran aku ada 13, kalau ambil seorang pun dia tak perasan misalnya. Ini haram. Ini tidak redha dengan takdir Allah. Tapi setelah orang Islam telah mantap keimanan mereka, ziarah kubur bahkan menjadi satu kebaikan, menjadikan mereka itu insaf, menjadikan mereka itu ingat pada akhirat. Lalu Nabi SAW bersabda, ala fazuruha, ketahuilah sekarang ziarahlah kubur. Jadi tak perlu nak spesifik, ziarah kubur hari raya boleh, ziarah kubur hari lain pun boleh. Kan ada orang larang, tak boleh, hari raya tak boleh ziarah kubur, hari raya hari bergembira. Yalah, memang hari bergembira, tapi ziarah kubur itu kan kerana ketika hidup kita sama-sama dengan ibu bapa, sambut hari raya sama-sama. Sekarang ibu bapa dah meninggal, kita ziarah, bagi salam, berdoa, tidak salah. Tak mahu ziarah hari raya, hari lain juga boleh. Baik. Jadi pendapat yang mengharamkan ibadah yang umum berdasarkan kaedah al-aslu fil ibadat at-tauqif ataupun al-aslu fil ibadat al-haram, itu adalah implementasi yang salah kepada kaedah yang betul. Ini kita telah terangkan ya. Kalau tauqif dalam sifat ibadah tidak boleh diubah. Misalnya orang tu nak sujud baru rokok, tak boleh. Ataupun daripada atas i'tidal dia terus duduk, dua sujud tu patutnya tengah-tengah, dia duduk dulu. Lepas sujud terus dia bangun, tak boleh. Atau dia duduk tasyahud bukan pada tempatnya, ya. Baru sembahyang zuhur rakaat ketiga dah tasyahud dah. Nanti rakaat keempat tak baca tahiyat terus bagi salam, tak boleh. Ini maksudnya tauqif, ya. Tauqif pada waktu, misalnya mendirikan solat subuh pada waktu zuhur, tak boleh. Ataupun solat zuhur pada lepas subuh, dia fikir masa zuhur nanti dia sibuk. Sekarang pukul 10 pagi, ada lapang, sembahyang zuhur siap-siap lah, nanti tengah hari dah tak sembahyang zuhur, tak boleh. Ataupun tauqif daripada jenis ibadah, iaitu tidak boleh menyembah sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan sembah apa? Allah saja. Sembah selain daripada Allah bukan saja haram, bahkan syirik. Jadi kafir lah kalau sembah Nabi pun jadi kafir. Jangan kata sembah batu, sembah kayu. Sembah makhluk yang mulia juga haram dan syirik. At-tauqif fi naw'il ibadah, terhenti pada jenis ibadah. Ada juga at-tauqif fi makanil ibadah, terhenti pada tempat ibadah. Seperti yang contoh yang kita telah sebutkan tadi, misalnya oleh kerana ramai sangat orang wukuf di Arafah, dia pun wukuf di Mina, atau dia wukuf di Muzdalifah. Dia kata saya think outside the box, berfikir di luar kotak, kata dia. Daripada sesak-sesak orang ramai, yang penting niat ikhlas. Itu namanya berfikir di luar otak. Sebab wukuf di Muzdalifah haji dia batal, wukuf mesti di Arafah. Ataupun dia mabit pula di Arafah, masa mabit ramai pula lah orang di Mina, Arafah clear, senang hati, dia pasang kemah, wukuf, buat kemah yang dah ada tu, dia wukuf di Arafah. Tak sah, ya. Maaf, dia mabit di Arafah, tidak sah. Baik. Jenis ibadah yang dimaksudkan dalam kaedah di atas, al-aslu fil ibadah at-tauqif, adalah ibadah yang muqayyadah sahaja. Ibadah yang terikat dengan ikatan, yang itu memang tak boleh buat lain. Solat, puasa, haji, zakat, rukun-rukun itu kena diraikan. Adapun ibadah yang tidak diikat, seperti zikir, salawat, doa, baca Al-Quran, maka itu ada kelonggaran, ya. Tidak mesti ada dalil khusus. Boleh misalnya orang tu baca Fatihah lepas sembahyang. Kan sekarang ada golongan tak bagi baca Fatihah. Jangan baca Fatihah lepas solat. Boleh istighfar, boleh tasbih, boleh, itu ada dalil. Fatihah tak ada dalil, tidak perlu dalil khusus. Kerana Fatihah ni ayat Quran. Bila-bila masa boleh baca, termasuk lepas solat. Ada orang kata Fatihah dalam solat je boleh baca. Tidak begitu. Bahkan ada sahabat Nabi, tanpa anjuran daripada Nabi SAW, membaca surah Fatihah untuk merawat. Ada orang kena sengat kala jengking, jadi masa tu sahabat Nabi rehat di tepi kampung tu. Ketua kampung kena sengat kala jengking. Jadi orang kampung tanya, ada tak antara kamu boleh berobat? Jadi sahabat tu kata, boleh, tapi syaratnya kalau sembuh kami nak hadiah beberapa ekor kambing. Itu namanya ju'alah, ya. Kalau sembuh baru dapat, kalau tak sembuh tak dapat. Lalu sahabat tu baca Fatihah, dengan izin Allah sembuh. Dapat beberapa ekor kambing. Mereka tanya pada Nabi SAW, Nabi tidak melarang. Nabi hanya tanya, wa ma adraka annaha ruqyah, macam mana kamu tahu Fatihah itu adalah ruqyah, boleh dijadikan sebagai bacaan untuk menyembuhkan penyakit. Baik.
Jadi ini termasuk dalam lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah itu adalah hukum tujuan. Sambut maulid memang tidak ada dalil khusus. Nabi suruh buat sambutan maulid sebenarnya hari kelahiran Nabi tak ada. Tapi yang disuruh adalah kasih kepada Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang paling dia kasih lebih pada bapa dia, lebih daripada dia kasih anak dia, lebih daripada dia kasih seluruh manusia. Itu disuruh. Sambut maulid tak disuruh. Tapi sambut maulid ni menjadi wasilah, dengan dengar kisah Nabi, dengan dengar sirah Nabi, dengan ingat pada Nabi, menimbulkan kasih kepada Nabi SAW. Maka sambut maulid itu dibenarkan oleh kebanyakan para alim ulama dan dinilai sebagai perkara baharu yang baik. Lil wasail hukmul maqasid. Jalan mengambil hukum tujuan. Begitu juga usalli. Nabi sembahyang tak usalli. Nabi takbir terus, Allahu Akbar. Maka usalli itu perkara baharu. Kenapa dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunat sedangkan Nabi tak buat? Sebab usalli itu pertama luar daripada solat. Kalau dalam solat dia ada tata cara dia. Ini belum solat lagi. Yang kedua, kias kepada niat haji dan niat puasa. Nabi pernah lafazkan nak buat haji, Nabi pernah lafazkan nak puasa. Jadi ini dua-dua adalah ibadah. Solat juga adalah ibadah. Berarti boleh lafaz niat ibadah. Itu kias sumber hukum. Dan kerana yang wajib adalah niat, usalli boleh membantu untuk kita mudah buat yang wajib, maka membantu yang wajib hukumnya sunat. Jadi ada kaedah ya bila ulama menetapkan hukum, bukan saja-saja. Wallahu alam. Insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan melihat tajuk yang keempat, bab yang keempat, kedudukan hadis dhaif ya dalam syariat. Ada orang ingat hadis dhaif langsung tak boleh pakai. Macam mana ulama menilai hadis dhaif ya? Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataral bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.